Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran sebanyak-banyaknya pada Allah Ta'ala kerana pada tengah hari ini kita dapat bersiap sedia untuk bersama-sama kita menunaikan solat fardu Jumaat, dan kita akan mendengar bersama-sama khutbah sebentar lagi. InsyaAllah dalam masa yang singkat ini saya ingin membawa pada tuan-tuan, kebetulan ataupun kita dalam Ramadan ini, semua orang faham bahawa Ramadan ini adalah bulan ataupun dipanggil madrasah, satu didikan, satu bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan proses didikan kepada manusia. Allah mendidik manusia itu merasa lapar, seperti mana orang-orang yang sentiasa merasa lapar. Yang kedua, Allah mendidik sabar pada semua orang yang beriman dengan kepatuhan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang dan ganjaran yang besar bagi sesiapa sahaja yang mengisi masa-masa ataupun mengisi ruang-ruang dalam Ramadan ini dengan pelbagai amalan. Ada yang mengisi dengan solat-solat sunat, ada yang mengisi masa dengan qiraatul Quran. Tahniah, syabas tuan-tuan, saya dengar tengok tuan-tuan rajin belik-belik membaca Quran dalam tempoh kita menunggu. Dan ada yang mendidik diri dengan bersedekah, mencari orang-orang yang dalam keperluan, memberi sumbangan dan sebagainya. Cuba pada hari ini saya nak bawakan tuan-tuan satu perkara yang mungkin sebahagian daripada tuan-tuan telah pun amalkan. Bila masuk dalam Ramadan, di antara perkara yang menjadi tumpuan kita ialah solat tarawih. Ramai yang berbincang tentang solat tarawih itu sama ada perlu dibuat 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Jarang orang nak berbincang di sebalik tarawih itu apa sebenarnya didikan Allah Ta'ala pada kita, apa didikan Rasul pada kita. Allah Ta'ala beri pada kita 12 bulan, tetapi dalam bulan Ramadan itu ada satu amalan yang nak dikatakan bukanlah jadi wajib, tetapi disunatkan. Tetapi dia sebenarnya berbentuk latihan pada kita, tuan-tuan. Berbentuk latihan. Sebab dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut berkaitan dengan Allah Ta'ala disebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-17 disebut pada sebahagian daripada waktu malam itu lakukanlah solat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bih. Lakukanlah solat tahajud. Lakukanlah perkara satu amalan nama dia tahajud, sebagai ibadah tambahan bagimu. Nafilah ni ibadah tambahan, ibadah sunat yang menjadi tambahan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan ayat itu, dia kata mudah-mudahan dengan amalan tersebut dapat mengangkat kedudukan kamu di tempat yang terpuji, maqamam mahmudah. Maqamam mahmudah, dapat mengangkat kedudukan orang yang melakukan amalan tersebut kepada kedudukan yang terpuji. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-17. Dan itulah sebenarnya, ataupun boleh dikatakan itulah di antara didikan Allah Ta'ala kepada kita dalam Ramadan, yang mana kita ni ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW untuk melakukan solat pada malam harinya. Tujuan solat itu bukanlah sekadar kita nak mengisi masa lapang. Semestinya dia ada kelebihan, semestinya dia ada satu kesan kepada diri kita. Dan terdapat juga hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan ataupun yang menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi SAW itu merupakan salah seorang hamba Allah Ta'ala yang melakukan tahajud. Baik. Karena Nabi SAW yaqumuna minal lail hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu liman tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala afala an akuna 'abdan syakura.
Hadis ini adalah soalan Aisyah kepada Nabi SAW yang melihat Nabi bangun setiap malam. Lalu Aisyah tanya, lalu aku bertanya kepadanya, yakni Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal yang demikian, wahai Muhammad, sedangkan engkau itu diampunkan dosa? Ghufira laka ma taqaddama min zambika. Jadi soalan itu mengukuhkan pandangan ataupun perhatian kita bahawa sepatutnya Nabi SAW itu patutnya tak payah buat. Kalau kita macam orang kita berfikir tak perlu buat, tetapi Nabi memberi jawapan pada kita. Dia kata, qala afala an akuna abda syakura. Nabi menyebut, apakah salah, apakah tak boleh aku ni nak menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi bila kita baca hadis ini, bagi orang yang rajin solat ini, untuk menghilangkan ujub, menghilangkan riak, menghilangkan sum'ah ni, maka bila dia nak buat solat, sesuatu solat yang bukan fardu, yang bukan di atas paksaan ataupun perintah Allah Ta'ala, tetapi hanyalah hukumnya digalakkan, disunatkan, maka meletakkan bahawa perintah solat itu untuk membuktikan betapa bersyukurnya kita pada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi, satu amalan yang dipanggil tahajud, waktu orang semua tengah tidur, waktu semua orang tengah rehat, waktu semua orang dalam keadaan tidak melakukan sesuatu perintah pun, ataupun tak terikat dengan perintah Allah, kerana malam itu dijadikan malam untuk berehat. Malam Allah Ta'ala sebut untuk rehat. Tapi ada orang yang bersyukur, dia bangun solat, minta dengan Allah Ta'ala, dia berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Dan untuk mendapat kekuatan itu, dia bukan boleh terus buat. Maka rupa-rupanya dalam Ramadan ni yang kita hadir ke rumah Allah Ta'ala, solat 20 rakaat, solat 8 rakaat, itulah latihan kita sebenarnya. Untuk kita nak bawa lagi 11 bulan itu, maka itulah amalan dia. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bila dibacakan hadis ini, bila dilihatkan pada kita betapa besarnya ganjaran Allah Ta'ala kepada kita orang yang melakukan tahajud ini, maka tuan-tuan manfaatkanlah Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini tempat latih. Kalau kita boleh berlatih sampai umur kita sekarang ini, kita rasa puasa Ramadan ni dah lali biasa. Kalau anak-anak kecil dia mula berpuasa, dia marah, siapa makan depan aku pukul kau. Sebab apa? Aku sedang puasa. Tu dulu masa kita kanak-kanak. Bila sekarang umur kita dah 50, 60 ni, kita tak heran dah. Kenapa? Kerana dah biasa. Tetapi dapat tak kita bahawa puasa itu adalah satu bentuk latihan? Ya, dapat. Masuk Ramadan, kita pun bersiap sedia. Besok ni puasa ni sahur ni. Maka orang pun bersiap sedia nak puasa. Maka dia pun bersiap sedia nak bangun sahur. Jadi tuan-tuan, alangkah rugi kita nak bersahur itu, kita hanya melihat makanan apa yang kita nak makan. Bila disebut dalam hadis Nabi itu, pada sahur itu ada barakah. Pada sahur itu ada barakah. Bukan sekadar makan itu yang ada keberkatan, tetapi waktu itu ada keberkatan. Waktu itu ada keberkatan. Maka ambil masa sekejap. Ustaz, dah buat solat witir, dah tutup, tak ada masalah. Solatlah 2 rakaat. Mintalah dengan Allah. Malam tadi dah minta Ustaz, tak apalah. Kau kita minta hari-hari, minta dengan Allah, bukan minta keduniaan. Kerana ada masa kita diminta untuk keduniaan. Contohnya, ya Allah selamatkan keluarga aku, selamatkan anak-anak isteri aku, berikan aku ni harta yang halal. Itu memang dituntut. Tetapi ada masa kita diminta untuk berdoa untuk kita di akhirat besok. Ada waktu untuk kita ni diminta untuk berdoa supaya kedudukan kita di akhirat besok ada jaminan. Maka di antara tempat yang kita digalakkan berdoa supaya ada jaminan kita di akhirat besok, di antaranya dalam kita bangun tahajud ini. Jadi
Gerakkanlah ahli keluarga kita, selain pada bersahur, gerakkan pasangan kita, kalau boleh solatlah 2 rakaat. Ambillah nilai tahajud yang ada pada kita itu, waktu yang kita ada tu, ambillah. Kita sudah berpuasa di siang hari, kita telah pun membaca Quran sebaik-baiknya, mungkin 2 muka surat, 3 muka surat. Bila sampai waktu malam lepas maghrib, lepas berbuka, kita bersiap sedia untuk tarawih. Maka mana dalam tempoh seharian itu kita penuh dengan aktiviti ibadah. Alhamdulillah. Mungkin Allah Ta'ala lapangkan waktu kita, mungkin Allah Ta'ala campakkan hidayah dalam hati kita, maka kita buat. Mungkin Allah Ta'ala sudah pun memberi peluang kepada kita, nah, inilah masa yang aku bagi pada engkau, buatlah. Maka kita pun tergerak untuk buat. Maka tuan-tuan, kedudukan yang kita nak itu bukan kedudukan yang dipandang mulia di pada mata manusia, tetapi bila disebut maqamam mahmuda, maqamam mahduda, itu adalah kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Allah melihat ibadah kita, Allah melihat puasa kita, Allah melihat sedekah kita, Allah melihat segala amalan, walaupun sekecil-kecil amalan yang kita buat. Maka orang-orang yang disebutkan mendapat maqam mahmuda itu adalah orang yang dilihat amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilihat, kita minta mudah-mudahan Allah Taala nilai dengan ganjaran yang besar, mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala masukkan kita dalam syurga. Saya yakin tuan-tuan depan saya tak ada pun seorang minta masuk neraka. Semua minta masuk syurga. Cuma jalannya, kuncinya, caranya, kalau betul sesuai seperti mana yang Allah Ta'ala telah gambarkan kepada kita, seperti mana Nabi SAW telah tunjukkan pada kita, maka yakinlah seperti mana dalam surah Al-Mu'minun yang tuan-tuan baca hari ini, hari yang ke-8 boleh, Allah Ta'ala sebut qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya itu bukan sekadar berjaya di dunia, tetapi aflahal mu'minun, berjayanya dunia dan akhirat. Sekadar itu tuan-tuan, aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.